Perkara yang pertama dalam kitab gam. Kalau semata-mata ayat gitu, tak tahu kitab mana pucam mana, tak seh lagu tu. Itu hak mudah, jalan mudah. Dalam kitab gam. So, perkara yang kedua, itu je kena orang pandai lah, orang ngaji lah. Perkara yang kedua, kalau ada dalam kitab, kedudukan dia dalam senarai tabaqat kitab hadis ni, kedudukan tarah yang keberapa, kelas berapa, kelas 1 ke, kelas 2 ke, kelas 3 ke, kelas 4 ke, kelas 5, kelas berapa. Dia ada 5 kelas kitab-kitab hadis ni. Kelas mana? Kalau sebut nama kitab tu kita tahu selalu, kitab ni kelas 5, kitab ni kelas 4, kitab ni kelas 3. Kalau kelas 3 ni lagu mana? Orang yang ngaji dia tahu lah. Itu dua bagi orang yang ngaji. Penting itu. Dan yang ketiga, kalau hak dalam lagi, kalau tak ada sanad, tak ada royak kitab mana-mana, dia boleh cari. Sanad ada dah cukup. Cukup. Sanad ada dah cukup. Dia boleh melalui sanad sana, dia tengok. Orang ni ada ke tak ada? Tengok dalam senarai. Dalam senarai kitab perawi ada ke tak ada? Kalau dalam kitab perawi tak ada, tak boleh. Zaman mana dia hidup? Dia ambil daripada siapa? Orang ni kira-kiranya hidup zaman mana? Boleh cek, semua boleh cek. Semua boleh cek. Tak lepas. Dengan sebab itulah orang-orang yang dia nak buat benda-benda yang tak betul dalam agama ni, dia cukup anti kepada ahli hadis. Cukup anti. Sebab dia takut. Dia takut. Sebab ahli hadis akan buka pekung, dedahkan kepalsuan dia dengan cara-cara tadi lah. Kalau dia kata dalam kitab, dia boleh tahu kitab tu ada ke tak ada, ada ke tak ada dalam kitab, dia boleh cek. Kalau ayat perawi sana, dia boleh cek juga sana. Kalau ada dalam kitab, dia boleh bahas lagi kitab tu setara mana, kelas mana kitab. Itu susah. Sebab tu ahli bid'ah dia sangat benci kepada ahlul hadis. Dia sangat benci, tak suka. Sebab apa? Ada hadis susah, payah. Itu sebenarnya. Sebab apa dia nak tengok mana hadis? Kalau tak ada hadis tak boleh. Kalau bon oyak orang tu, orang ni boleh oyak belakang lagu tu, tak sudah. Kita ada panduan, farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau berselisih dalam sesuatu perkara, kembalikan kepada Allah, Quran dan Rasul, sunnah. Kalau kamu benar-benar beriman dengan Allah dan hari kemudian. Kalau kamu tak balik situ, mana kamu tidak benar-benar beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dia ayat dah tu 2 perkara. Kalau tidak sesat pun 2 perkara dia kalau pegang kemah. Nabi SAW kata tak akan sesat, tak akan sesat. 2 perkara, Quran dan sunnah. Kalau nak ayat tu wali tu, tu wali ni, ahli tasawuf tu, ahli tasawuf ni, itu bukan jaminan tu, bukan jaminan. Tak ada jaminan lagi. Oi, dia dapat mimpi, dapat gitu gini, tak boleh. Itu bukan jaminan dalam agama tu, bukan jaminan dalam agama. Tak boleh. Quran dan sunnah, hak tu je hak jaminan. Kalau hak lain tak ada. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul, belakang semua. Betul apabila betul dengan hak tadi, 2 tadi. Tak betul apabila tak betul dengan hak 2 tu. Lepas tu ada kaedah lah. Kadang-kadang ia jadi beza pendapat tu kerana berbeza dalam memahami kaedah dia. Itu pun satu perkara juga, berbeza dalam memahami kaedah tu. Hafiz dalam Taqrib, Hafiz Ibn Hajar dalam Taqrib At-Tahdzib, dia kata qila huwa maqbul. Setengah ulama kata, bila dia kata qila ni, kitab dalam kitab ni, bila dia kata qila tu maknanya pendapat tu tak kuat, dhaif dengan sendiri. Tak payah dia kata pendapat dalam pendapat yang dhaif, tak payah. Qila tu sendiri tu maknanya dhaif dah. Dia ni makbul. Kalau boleh terima apa? Allah. Senara orang-orang yang baik, orang-orang yang ditakdilkan oleh ulama bawah makbul ni, boleh ni, lepas. Tidak nak kata dia ni orang kuat dah, orang molek sangat dah, boleh. Itu pun orang kata boleh tu qaul dhaif. Itu dalam khulasah
Dia kata Salih bin Ubaid dari Qabisah bin Waqqas, darinya Abu Hashim Az-Za'farani, dan Amr bin Al-Harith muwaththaq. Dia kata ada orang menyebutkan dia ni thiqah, ada orang menyebutkan dia ni thiqah. Tetapi hak mengikut kebanyakan ulamanya, hak kuatnya di sini majhul, tidak diketahui dan tidak kuat. Maknanya dua perekat lah. Satunya Za'farani tadi tu, Abu Hashim, situ pun ada pertikaian. Yang kedua Salih bin Ubaid, dipertikaikan pula. Maknanya paling tinggi, paling tinggi, sebab setengah-setengah kita ni ada pakai kitab cetakan Arab, ada pak orang rasanya yang mentashihkan dia. Situ dia kata hadis ini sahih. Tak boleh sahih hadis ini, dia tidak sahih, dhaif. Sebab apa ni? Paling tinggi, paling tinggi ni, tebal-tebal lah ni, tebal, hasan paling tinggi. Tak boleh pergi nak sampai ke sahih, tak boleh. Tinggi kedudukan hadis sahih ni, setara ni dia tidak jadi sahih. Paling tinggi hasan. Tetapi hak sedaknya, hak jelasnya dhaif hadis ini. Nabi SAW kata nanti akan ada pemimpin-pemimpin kamu sesudah aku mentakhirkan sembahyang. Untung kepada kamu, untung kepada kamu supaya tak adil lah. Mana kamu boleh sembahyang dengan dia, boleh sunat ke kamu dengan kamu ikut sembahyang dia, dan rugi kepada dia. Dia tu sembahyang lewat tu rugi dia, kamu tak rugi ke mana-mana. Kamu tak rugi. Satu, kerana kamu sudah sembahyang dah sebelum pada tu, kamu pergi sembahyang dengan dia tu hak sunat, dapat untung lah. Satu makna. Yang kedua, maknanya kalau kita tidak sembahyang dulu pun, ni zahir hadis ini, zahir hadis ini, kalau kita tak sembahyang dulu, kita ikut dia sembahyang lewat juga pun, kita tidak rugi, kita tetap dapat untung. Sebab bukan kita nak dengan kehendak kita sembahyang lewat, buat orang jadi lewat, buat orang duk tunggu dia jadi lewat, bukan kita. Kita tetap dapat untung, tetapi yang ruginya dia. Situ hadis ni, maknanya zahirnya dia tidak semaya dulu. Nabi SAW tak ada suruh semaya dulu pun di sini. Ini perkara yang ketiga, perkara yang ketiga dari segi matan hadis. Dia bercanggah dengan hak sahih. Zahir hadis ini iaitu kamu tak semaya dulu, kamu tunggu dia semaya lewat ketek sekali dengan dia. Sedangkan tadi berapa hadis dah kita jumpa sebelum pada ni, Nabi SAW kata kalau lagu tu kamu semaya dulu, seorang pun semaya dulu, lepas tu baru pergi semaya dengan dia. Bercanggah dari situ. Itu makna salah satu cara kita nak mengesat sesuatu hadis ni dhaif, isi dia tu bercanggah dengan hadis yang sahih. Sini tak nak sebut semaya dulu, cuma ulama saja buat kesimpulan, dia campur setengah-setengah ulama tu, dia kata semaya dulu sebab tu tidak rugi, lepas tu pergi semaya pula dengan dia, jadi sunat pada kita, tidak rugi. Itu dia faham sebab dia campur dengan hadis tadi. Tapi kalau kita tengok pada hadis ni sendiri, tak ada suruh semaya dulu tu. Seseolahnya di sini pergi semaya dengan dia, dengan imam tu, walaupun lewat kamu tidak rugi, kamu tetap untung. Untung tu bukan kerana semaya satu sembahyang fardu, lepas tu yang kedua ni sembahyang sunat, tidak. Kerana kamu tunggu jemaah lah. Itu untung, kamu tetap untung, bukan dengan kehendak kamu, tapi dengan kehendak dia. Kamu kenalah sembahyang bersama mereka, ma sallawul qiblah, selagi mereka itu bersembahyang dengan menghadap kepada kiblat. Selagi mereka itu bersembahyang dengan menghadap kepada kiblat. Ini perkara yang kedua dalam matan. Selagi dia ni bersemayam menghadap kepada kiblat, kamu kena ikut dia. Kamu kena ikut dia, semaya ikut dia. Maknanya satu tadi tak semaya dulu, semaya ikut dia. Yang kedua, selagi dia menghadap kiblat,